tentang surat yang dikeluarkan ni. Surat kononnya Presiden UMNO menulis surat kepada Kebawah Duli Tuanku menyatakan beliau menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri. Okey. Ini saya dah ulas 2 bulan setengah yang lalu, dekat 3 bulan. Kalaulah Anwar Musa, ini nak beritahulah, tak bersetuju dengan pendirian Datuk Zahid, jadi kenapa dia berkomplot selama 2 bulan setengah dan tunggu sehingga dia ditukar, dipecat, baru dia nak bersuara? Kan? Kalau dia tak suka, dia tak setuju kerjasama dengan Anwar Ibrahim, dia masih lagi nak supaya UMNO ni jadi Barua Balaci kepada Bersatu, maka patutnya 2 bulan setengah yang lalu dia nyatakan benda ni. Kan? Sebenarnya apa hakikat yang sebenarnya ialah dia nak mempertahankan kepentingan diri dia. Kepentingan peribadi dia. Hanya kerana diberi mandat oleh Presiden mewakili parti, dia dapat peluang menjadi Susagong BN dan diangkat menjadi Menteri Wilayah. Kalau lepas ini UMNO mengambil keputusan bekerjasama dengan parti lain, Perdana Menteri berubah, sudah pasti dia sudah tidak lagi menjadi Menteri Wilayah. Kan? Itu je sebabnya, kan? Hanya untuk kepentingan peribadi dia. Kan? Jadi tak payah duk sembang lah pasal ada pendapat, beza pendapat lah. Ini bullshit, minta maaf cakap. Apa perbezaan pendapat? Apa bezanya jadi Barua kepada Muhyiddin dengan jadi Barua kepada Anwar Ibrahim? Apa beza dia? Sama je. Sama je. Dua-dua tak menguntungkan UMNO. Dan yang ketiga saya nak beritahu, kalaulah betul, ini saya nak beritahu, saya dah jelaskan bahawa kalau betul surat ni keluar, surat ni ialah untuk membolehkan usaha meruntuhkan kerajaan Muhyiddin Yassin bermula. Kenapa saya kata kena bermula ni? Kena beri sokongan kepada Anwar Ibrahim. Sebabnya UMNO hanya ada campur dengan BN, campur dengan MCA 2, MIC 1, UMNO hanya ada 43 kursi, 1 meninggal. Boleh tak UMNO pergi hantar surat kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia daripada Kebahagiaan Yang Di-Pertuan Agong, nak berjumpa dengan Yang Di-Pertuan Agong untuk membentuk kerajaan? Tak boleh. Tak boleh. Jadi macam mana strateginya supaya kita boleh bring down the government yang tidak mau dengar rintihan rakyat nakkan KWSP, tak mau dengar rintihan rakyat yang mahukan moratorium, yang tak mau menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan pendakwaan terpilih ketika zaman Pakatan Harapan yang diteruskan zaman Perikatan Nasional ataupun PH 2.0 ni. Begitu juga dengan kes Adib, arwah Adib. Sampai sekarang tidak ada penyelesaian. Kes arwah Syed Daniel, sampai sekarang tidak ada penyelesaian. Banyak lagi perkara-perkara yang sepatutnya diselesaikan. Penjualan aset-aset tabung haji tidak diselesaikan oleh kerajaan Muhyiddin. Bila kita memberikan cadangan kita di peringkat awal dulu, masa mula-mula dia dapat kuasa, dia dengar, alhamdulillah, imej dia pun bersih sehingga orang panggil dia abah. Walaupun sebelum tu orang maki hamun ketika dia berada dalam PH 1.0. Orang boleh panggil dia abah, tapi tak bersyukur. Dia mula menjadi angkuh. Dia mula merasakan bahawa populariti dirinya lebih hebat daripada populariti UMNO itu sendiri. Maka dia mula penjarakan pemimpin kita. Dia mula menekan pemimpin kita, menekan UMNO dengan tidak membenarkan duit UMNO dilepaskan, dipulangkan, walaupun mahkamah 2 kali telah meminta supaya duit UMNO dipulangkan. Minta tolonglah jangan call saya ketika saya buat live ni. Terus terputus. YouTube dah habis.
Sekarang tinggal Facebook je. Jadi saudara, saya nak beritahu bahawa kes ni, kes Anwar Musa ni sama sekali tidak benar, sama sekali tidak benar bahawa beliau dipecat kerana berbeza pandangan. Bukan. Beliau dipecat kerana beliau hari ini sudah berubah menjadi Susah Agung PPBM berbanding dengan Susah Agung Barisan Nasional. Itulah punca dia. Kita nak ada wakil, kita nak ada Susah Agung, terutamanya Susah Agung ni general yang sepatutnya mempertahankan presiden, yang sepatutnya mempertahankan kepentingan Barisan Nasional. Sepatutnya dia menjadi wakil kita, suara kita, general perang kita. Tetapi dia meletakkan dia punya walak dia meletakkan kesetiaan dia daripada presiden ataupun pengurusi BN, dia bertukar menjadi pengurusi Perikatan Nasional, menjadi presiden dia, menjadi ketua dia, menjadi khalifah dia. Jadi inilah yang menyebabkan Datuk Seri Zahid menerima tekanan daripada akar umbi, meminta supaya tindakan diambil dengan menukar. Dan sepatutnya Anwar Musa ni ucap terima kasih. Kenapa? Kerana apa yang dia buat, dia mendedahkan bahawa Presiden UMNO mahu bekerjasama dengan Anwar Ibrahim. Adalah apa yang saya buat dulu. Saya mendedahkan bahawa Datuk Seri Zahid mahu bekerjasama dengan Tun Dr. Mahathir. Tapi saya dituduh oleh Anwar Musa tidak berkata benar. Dan akibatnya saya telah dipecat daripada ahli UMNO. Dia nak pecat saya sebagai MT UMNO tak boleh, sebab saya bukan dipilih macam dilantik macam Anwar Musa ni. Saya dipilih oleh ahli akar umbi, top 10 lagi, kan? Jadi macam mana nak buang saya? Satu-satunya cara nak buang saya ialah pecat keahlian UMNO saya, supaya saya hilang kelayakan sebagai MT UMNO. Jadi dia patut bersyukur kerana Datuk Zahid hanya tukar, gantikan Susah Agung BN dengan Susah Agung UMNO jadi Susah Agung BN. Betul tak? Patut dia terima kasih kerana dia masih lagi ahli UMNO, kerana dia masih lagi ahli parlimen ketirih mewakili Barisan Nasional. Pilihan raya akan datang, ada peluang lagi nak menjadi ahli parlimen. Jadi apa masalah? Redha je lah, kan? Tak payahlah reka cerita macam-macam hari ni, nak menunjukkan seolah-olah dia seorang yang berprinsip. Kita tahu prinsip dia, siapa ketua, siapa yang boleh mengekalkan jawatan menteri pada dia, siapa yang boleh mengelakkan SPRM membuat pertuduhan ke atas dirinya, itulah ketua dia. Itulah orangnya yang dia dukung. Jadi tak payah cerita pasal perbezaan pandangan. Okey. Saya dah beritahu 2 bulan lalu bahawa surat itu semata-mata supaya kita boleh gerakkan usaha untuk menurunkan kerajaan yang angkuh. Itu sebabnya surat itu menyatakan bahawa Datuk Zahid memberi sokongan kepada Anwar Ibrahim. Kerana hari ini Anwar Ibrahim pembangkang, setiap kali kita mengadakan pengundian ketika belanjawan 108 menentang kerajaan. Tolak Mahathir 5, ada 103. Faham 103. Maknanya sekiranya Anwar Ibrahim berjaya menarik 8 orang, maka dia boleh menjadi Perdana Menteri. Tolak Mahathir 5 orang ni, dia dapat tarik 8 orang daripada UMNO, dia boleh jadi Perdana Menteri. Dan dengan surat inilah barulah Anwar Ibrahim boleh menulis kepada baginda tuanku untuk mohon menghadap, untuk membuktikan bahawa dia mempunyai jumlah ahli parlimen yang mencukupi bagi membentuk sebuah kerajaan. Ini yang kita perlukan. Kerana apabila Anwar pergi menghadap tuanku, maka tuanku akan meminta supaya Anwar membuktikan. Cuma strategi Anwar silap. Dia pergi menghadap tuanku dengan tangan kosong. Dia sepatutnya memberikan 121 SD yang kononnya ada
Kan? Jadi barulah tuanku boleh meneruskan ke peringkat kedua, iaitu memanggil ahli parlimen yang 121 orang yang dicerita ni. Betul ke kamu menyokong Anwar Ibrahim? Pada ketika itulah baru ahli parlimen daripada Barisan Nasional akan beritahu bahawa kami bukan nak menyokong Anwar Ibrahim, kami mahu pilihan raya diadakan. Jadi kalau katalah ada 8 orang daripada Barisan Nasional buat benda ni, 8 orang buat benda ni, kami mahukan pilihan raya diadakan, ini bermakna Muhyiddin yang hanya ada 114 tolak 1 meninggal, tinggal 113. 113 tolak 8 orang, berapa tinggal? 105. Boleh memerintah? Tak boleh. Maka dia kena menghadap ke bawah duli, sama ada untuk meminta ke bawah duli membubarkan parlimen, ataupun ke bawah duli boleh memanggil semua macam bulan Februari itu lagi, dan tanya dia orang nak bubar ke tak nak bubar. Kalau tak nak bubar, nak lantik Perdana Menteri baru, siapa yang dia orang nak pilih? Betul tak? Ini apa yang sebenarnya rencana pimpinan kita. Sebab kita tak boleh hantar surat kepada tuanku yang kata kita ni nak bentuk kerajaan, sebab kita tak ada nama. Yang munasabah yang boleh membentuk kerajaan, jika boleh tarik 8 orang daripada kita, ialah Anwar Ibrahim. Maka itu sebabnya diberikan surat kepada Anwar Ibrahim. Tetapi bila menghadap tuanku, kita pun tak mengatakan kita akan menyokong Anwar Ibrahim. Maka pada ketika itu Muhyiddin tak cukup 111, Anwar Ibrahim tak cukup 111 untuk membentuk kerajaan. Boleh tak 2 orang ni jadi Perdana Menteri? Tak boleh. So apa ada masalah? Anwar Musa tak pernah mempertikaikan benda ni kerana dia tahu strateginya ialah untuk go for early election. Tapi kenapa dia tak bising? Kenapa sebelum ni Anwar Musa tidak pernah menceritakan benda ni kepada umum? Kenapa dia bersekongkol? Boleh kata bersekongkol lah, dia menyembunyikan fakta yang sebenar ni. Kenapa dia merestui strategi Presiden UMNO ni untuk menurunkan Muhyiddin dengan menghantar surat mengatakan bahawa kita menyokong, dan kemudian bila dipanggil untuk proses pembuktian oleh kebawah duli tuanku, barulah pada ketika itu kita mengatakan bahawa kita mahukan election. Keempat, kalau betul lah UMNO ni nak bekerjasama dengan DAP seperti mana yang diwawarkan oleh beberapa orang puak-puak PAS daripada geng Publica. Puak PAS ni ramai yang baik. Yang celaka 2-3 orang ni, minta maaf cakap. Geng-geng Publica ni yang sedang mengatur strategi nak membenam UMNO supaya dia boleh diangkat menjadi timbalan Perdana Menteri lepas ni. Ada 2-3 orang ni. At-Takiri, Samsuri, saya nak beritahu, ini Taqiyuddin pun dah mula nak kena singkir juga. Sebab dia orang nak gantikan At-Takiri menjadi Susagong UMNO, Susagong PAS. Sebab Taqiyuddin ni lebih dekat dengan Haji Hadi. Haji Hadi nak diletakkan sebagai Mursyidul Ampas. Dia letak parking Tuan Ibrahim pun mungkin tak tahu apa benda pun, kan? Dia letak Tuan Ibrahim sebagai presiden, Syamsuri jadi timbalan presiden. Kemudian lepas pilihan raya, dari segi stature-nya yang pernah menjadi Menteri Besar PAS ni ialah Syamsuri. Jadi mereka nak letak Syamsuri ni menjadi timbalan Perdana Menteri kepada Muhyiddin. Jadi ini planning mereka. Okey. Saya nak beritahu, kalaulah betul UMNO ni nak bekerjasama dengan PPBM, kalau dengan DAP, jangan lupa bahawa ketika Peja jatuh, Peja berhadapan dengan undi tidak percaya, pada ketika itu kita ada peluang yang seluas-luasnya. Kita ada peluang yang seluas-luasnya. Dan pada ketika itu DAP sudah mengeluarkan kenyataan kita sedia bekerjasama dengan UMNO. Tetapi Datuk Zahid mempunyai keputusan selepas dia berbincang dengan yang nak sangat ni, supaya kita kekal bersama dengan PAS, kita kekal bersama dengan PPBM, Datuk Zahid. Ini realiti.
Aku bukan nak sokong, tapi benda betul kita kena cakap betul. Benda tak betul aku balon, aku peduli apa? Betul tak? Benda betul. Jadi kalau misalnya kita betul nak bersama dengan DAP, itulah tempat yang terbaik. Sebab bila kita mula kerjasama dengan DAP di Perak, maka hubungan dengan PAS, hubungan dengan Bersatu di peringkat nasional akan terkubur. Kita akan ambil alih terus di peringkat nasional. Selesai masalah. Kan? Tuanku pun nak multiracial society yang govern Malaysia in the future. Jadi cukup. Yang mewakili Melayu ada UMNO, mewakili Cina ada DAP, yang mewakili masyarakat berbilang kaum ada Anwar Ibrahim. Cukup dah. Kalau nak buat satu Malaysia government, cukup. Tapi ketika itu mereka mengambil pendirian untuk kekal bersama dengan PPBM. Bukan takat tu. Muhyiddin suruh minta maaf. Anak beritahu ni. Muhyiddin suruh minta maaf. Aku kenal lah Zahid ni. Kalau ikut ego dia, dia pun takkan minta maaf. Tapi demi nak mempertahankan UMNO punya kerjasama dengan PAS dengan PPBM, dia sanggup minta maaf. Jadi apa bullshit yang Anwar Musa cuba cakap?